Baik, itu dia Alhamdulillah bersempena dengan peristiwa Isra' Mi'raj pada hari ini. Sebenarnya saya juga nak kongsikan surah Al-Isra' ayat pertama yang mana bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya baginda Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi kita harus tahu mana peristiwa Isra' Mi'raj ini perlu dijadikan iktibar bagi seluruh umat Islam yang menggambarkan betapa pentingnya proses tarbiyah ataupun pendidikan jiwa ke arah kesempurnaan. Jadi kita nak berbicara dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan perkara ini, iaitu hikmah peristiwa Isra' Mi'raj ini, bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini Tuan Haji Ikmal Zaidi bin Hashim, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Tuan Haji, sebelum kita menghubung kaitkan dengan apa yang kita lalui dalam negara juga, tetapi kita ingin juga memperingatkan dan juga kembali mengingati peristiwa Isra' Mi'raj yang mana darjat baginda Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu perjalanan yang agung dan cukup bersejarah. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan tentang hikmah di sebalik perjalanan yang boleh kita teladani itu, Tuan Haji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini walaupun dalam keadaan yang kita kata tidak berapa selesa, dalam keadaan kita diuji Allah dengan suatu keadaan kawalan pergerakan dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa bahawa pada hari ini ada suatu peristiwa besar yang berlaku pada kita dan sebenarnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Al-Isra' wal Mi'raj. Dia bukan satu perjalanan tetapi dua perjalanan. Iaitu perjalanan bersifat ardiyah, maknanya bersifat dari satu tempat di bumi di satu tempat di bumi, iaitu daripada Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Dan perjalanan yang kedua dipanggil Al-Mi'raj, iaitu perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Maka mengapa disebut Al-Isra' wal Mi'raj? Kerana dia berlaku dalam satu masa, pada satu malam, bahkan bukan satu malam penuh tetapi sebahagian daripada malam. Maka ia menjadi suatu yang dipanggil sebagai mukjizat. Mukjizat adalah apa dia? Mukjizat ialah suatu perkara luar biasa yang berlaku kepada rasul-rasul, dan dalam konteks ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertujuan untuk membuktikan dua perkara. Pertama, membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu yang tidak boleh tidak kita wajib menghayatinya. Dan dalam konteks ini Al-Isra' wal Mi'raj merupakan suatu peristiwa penting, seperti mana kata tuan tadi, bahawa ia mengandungi dan pasti mengandungi hikmah yang sangat besar, yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara penting untuk kita perhatikan ialah bila kita melihat di dalam surah Al-Isra' yang dibacakan tadi, terjemahannya, Allah memulakan ayat ini dengan subhana. Subhana bermaksud maha suci Allah. Maha suci Allah bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala maha suci daripada segala perkara yang tidak layak baginya sebagai Tuhan. Mengapa? Apa hikmah Allah Taala mulakan ayat ini dengan subhana? Kerana peristiwa Al-Isra' dalam ayat ini adalah suatu yang sememangnya tidak logik. Sememangnya mencari adat, kita panggil dalam istilah agama dia panggil mencari adat, khawariqul adah, perkara yang mukjizat, luar biasa. Jadi kalau kita kata macam mana boleh berlaku Al-Isra' dan juga Mi'raj yang lebih pelik daripada Isra'? Jawapannya ialah memang begitu sifatnya. Kerana Nabi SAW bukan berjalan sendiri. Allah kata subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Maknanya Nabi tidak berjalan sendiri. Nabi tidak terbang sendiri, tidak. Nabi diperjalankan. Siapa yang berjalankan? Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kita boleh lihat satu persatu episod dalam Al-Isra' wal Mi'raj ini penuh dengan keluarbiasaan. Maka bila ada unsur keluarbiasaan, pastilah pada satu keadaan manusia tak boleh nak fikir macam mana Nabi boleh berjalan, macam mana Nabi boleh bergerak daripada Mekah ke Palestin yang mengambil masa sebulan perjalanan, boleh pergi dalam tempoh sebahagian malam. Jadi pastilah kita kata perkara ini tidak logik. Ya, memang tidak logik. Kerana itu sebarang kegagalan manusia untuk memahami Al-Isra' wal Mi'raj itu telah dijelaskan Allah melalui perkataan Subhana. Kerana maha suci Allah daripada manusia yang menyifatkan Allah tidak berkuasa menjadikan Isra' dan Mi'raj. Bermaksud kalau kita tak boleh nak faham bagaimana agaknya bentuk Isra' wal Mi'raj, kalau kita tak faham. Tapi kita sebagai orang beriman yang membaca Al-Quran, kita yakin bahawa apa jua yang Allah Ta'ala jadikan, apa jua yang Allah Ta'ala tentukan, itu pasti dalam kekuasaan Allah. InsyaAllah. Bagaimana pelik pun Isra' dan Mi'raj ini kita boleh terima begitu sahaja. Kerana apa? Allah menyebutkan Subhana, maha suci Allah. Bermaksud manusia faham atau tidak faham, saintifik atau tidak saintifik, logik atau tidak logik, Al-Isra' wal Mi'raj adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menjadikan kita. Kerana itu hikmah yang paling agung dalam Isra' Mi'raj ialah bagaimana keimanan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah, akan mampu menerima apa sahaja ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan. Walaupun beyond ataupun di luar kemampuan kita untuk memikirkannya. Tapi kerana Allah itu maha berkuasa, kerana itu di hujung ayat itu Allah kata innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maka apa sahaja yang kita lihat dalam Al-Isra' wal Mi'raj, hikmah yang pertama dan terulung ialah bagaimana keimanan itu dimanifestasikan oleh kita sebagai hamba Allah untuk menerima apa sahaja ketentuan dan apa sahaja ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik, dan kalau kita melihat pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menempuh perjalanan yang jauh dari Kota Mekah ke Jerusalem, gambaran yang tepat cerminan umat Islam pada hari ini. Macam Ustaz. Bila kita menyaksikan atau meneliti dalil-dalil berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, dan bila kita tengok tadi saya sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan. Diperjalankan dengan mengendarai suatu binatang yang namanya burak. Tahu cerita itu kan? Sejak kecil kita dah diceritakan. Burak ini begini sifatnya. Cuma dalam kita meneliti perkara ini seperti mana yang ditanya tadi, kita bukan sekadar mahu tahu apakah episod-episod dalam Isra' Mi'raj itu. Tetapi yang lebih penting ialah kita mengetahui apakah di sebalik di sebalik peristiwa itu. Tadi saya sebut apakah di sebalik Allah gunakan kalimah Subhana tadi. Allah sebut tadi, dia kata diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam itu, apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, untuk kami, yakni Allah, memperlihatkan kepada siapa? Kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada ayat-ayat bukti-bukti kekuasaan kami. Jadi kita lihat di sini Allah kata untuk kami memperlihatkan. Allah tak kata agar Nabi melihat, tetapi Allah kata untuk kami memperlihatkan. Maksudnya apa? Maksudnya perkara itu asalnya Nabi tak nampak. Baik. Tetapi diperlihatkan supaya Nabi nampak. Macam kita lah, kita tak nampak COVID-19 tu. Tapi diperlihatkan, kita nampak macam ni rupanya, macam ni bentuknya, kan? Kita asal tak nampak tapi dinampakkan, diperlihatkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, cuma dua peristiwa ni agak berlainan keadaannya. Jadi dalam peristiwa Isra' ini Nabi diperlihatkan pelbagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pelbagai bentuk berita-berita yang akan datang, iaitu tentang pertama perkara yang perlu dibuat,
dan apa akibatnya apakah ganjarannya bila dibuat. Baik. Kemudian yang kedua, Nabi diperlihatkan perkara yang maksiat dan apakah balasan terhadap maksiat dilakukan. Apa hikmah di sebalik ini? Walaupun kita dah tahu benda ni semua sebut dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW tentang ganjaran orang yang melakukan kebaikan, balasan kepada orang yang melakukan maksiat. Kita dah tahu. Tapi bila Allah memperlihatkan kepada Nabi dalam perjalanan, sepanjang perjalanan itu, maka pasti ada hikmahnya. Okey. Ya, antaranya kita tengok sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Nabi SAW mengalami suatu keadaan yang sedih. Ya. Motivasi Nabi dalam keadaan yang rendah kerana Nabi baru saja kehilangan orang yang disayangi. Ya, kematian isteri yang tersayang Sayyidatina Khadijah dan juga kematian bapa saudaranya Abu Talib. Nabi baru sahaja selepas ditolak dakwah baginda ketika Nabi berdakwah ke Taif. Nabi dalam keadaan yang sangat sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengasihi hamba-Nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ambil Nabi, bawa Nabi, memperjalankan Nabi dengan dua perjalanan hebat. Dan diakhiri dengan dikurniakan suatu hadiah yang paling berharga. Okey. Apa dia? Solat 5 waktu. Okey. Maka ia bukanlah suatu perjalanan yang biasa-biasa, tetapi perjalanan yang luar biasa. Dan tadi menjawab soalan tadi, maknanya sepanjang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan tentang inilah umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan umatmu yang mengerjakan solat, apa balasannya. Inilah keadaan umatmu yang meninggalkan perkara yang disuruh, yang berzina, yang mengumpat, yang makan riba, semuanya diperlihatkan. Apa hikmahnya? Okey. Hikmahnya ialah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat memberitahu kepada kita. Dan dengan itu kita bertambah yakin dan bertambah kukuh iman kita bahawa Nabi bukan sahaja memberitahu tetapi mengalami suasana itu. Bermaksud Nabi melihat sendiri bagaimana suasana umatnya yang diazab Allah Subhanahu wa taala, melihat sendiri. Maka ketika itu kita tidak ada selagi sebarang alasan, kerana satu pepatah Arab memberitahu kepada kita, laisal akhbar kal muayanah. Bukanlah pemberitahuan itu sama dengan pengalaman. Bermaksud Nabi diberikan suatu pengalaman yang hebat sepanjang Al-Isra' dan Mi'raj. Baik. Sesuai juga dengan peranan baginda Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diperingatkan sebelum ini dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya apa yang dipertontonkan itu telah membuktikan janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap pembalasan yang akan berlaku sekiranya mengingkari perintah ataupun melaksanakan apa jua firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu perkara yang boleh kita teladani, kerana peringatan-peringatan itu bukan saja ditamsilkan dalam bentuk kita kata peringatan secara firman dan sebagainya, tetapi ditunjukkan apakah yang akan berlaku. Jadi hikmahnya Ustaz dalam kita melihat ini, adakah ini gambaran kepada bahawasanya apabila kita mencontohi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka itulah yang kita perlu lakukan dan juga kita perlu laksanakan mengikut apa yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana itu suatu perkara yang kita perlu pegang dalam hidup kita ialah tidak ada jalan lain dalam kita mentaati Allah melainkan apabila kita ataupun tidak ada jalan lain untuk kita mentaati Allah melainkan dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ibadah itu hanya akan diterima dengan dua syarat. Pertama, dibuat ikhlas kerana Allah. Yang kedua, dibuat seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dua syarat ini, ibadah kita tidak akan diterima Allah. Sedangkan ibadah itu merupakan tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Bermaksud bagaimana nak beribadah kepada Allah? Taatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul,
maka dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik, dan dalam kita cakap tentang perkara semasa dalam kita mendepani wabak COVID-19 ini, mana masyarakat dinasihatkan untuk tidak keluar rumah, tidak berhimpun dan menangguhkan solat Jumaat dan sebagainya. Apa pandangan yang memberikan pengecualian terhadap perkara ini dalam Islam, dan sejauh mana sebenarnya langkah-langkah pencegahan seperti ini pernah diceritakan dan diperingatkan kepada kita dalam tamadun agama Islam itu sendiri? Baik. Bila kita bercerita pasal kawalan pergerakan ni kan, dan bila kita ini adalah perkara yang pertama kali berlaku dalam sepanjang hidup kita dekat Malaysia ni lah. Bila kita melihat hebatnya ataupun beruntungnya kita berada di Malaysia ni, adanya kesepaduan tindakan yang diambil oleh dua golongan, iaitu pertama golongan umara, golongan pemimpin, yang kedua ulama. Dan itulah yang berlaku sebelum Majlis Keselamatan Negara mengeluarkan arahan atau perintah tersebut. Kita tahu dalam muzakarah kan pada 15 hari bulan baru ni, siapakah ada dalam muzakarah itu? Pertama mufti-mufti. Mana orang-orang alim, para ulama di Malaysia ni dikumpulkan. Bukan saja mufti, tetapi ada juga pihak-pihak yang berkemahiran. Pihak-pihak yang ada ilmu tentang hal ini, tentang wabak COVID-19 ni, yang pihak-pihak daripada kesihatan kan, Kementerian Kesihatan, maka dan juga pihak kerajaan sendiri. Maka kita amat beruntung kerana inilah yang sepatutnya yang kita buat. Dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih wala radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ayat ini menceritakan bagaimana pada zaman Nabi SAW adanya golongan munafik, adanya golongan yang lemah iman. Apa sikap dia? Bila mereka ni mendapat sesuatu berita, suatu khabar, adha'u bih, cerita tu sama ada cerita baik ke, cerita keamanan ke, ataupun cerita ketakutan ke, mereka akan adha'u bih, mereka akan segera nak sebarkan. Ini yang berlaku. Ya. Kalau kita tengok dalam WhatsApp, masya-Allah, tak terdelete kita cerita-cerita itu kan, dan pelbagai sumber yang wallahu alam. Jadi sambungan ayat itu, kalaulah mereka walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Di sini yang saya nak sebutkan tentang ulama dan juga umara. Jika dikembalikan urusan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam konteks hari ini ulama, kerana para ulama adalah pewaris Nabi. Wa ila ulil amri minhum, orang yang menguruskan ataupun orang yang memegang kuasa, iaitu kerajaan, pemerintah. Jika dikembalikan perkara itu kepada mereka, dua golongan ini, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, nescaya orang yang berkebolehan, orang yang ada pengetahuan, iaitu dua golongan ini, akan mampu menceritakan hakikat yang sebenar. Ya. Yang tadi rumors tadi, cerita wallahu alam betul ke tidak tadi, akan boleh disahkan. Ya. Akan boleh diberitahu betul atau tidak, apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat, dan itulah yang telah berlaku kepada kita sekarang ini, yang mana arahan atau perintah untuk kita supaya stay at home, duduk di rumah, itu adalah suatu tuntutan agama sebenarnya. Bukan sekadar tuntutan dari pemerintah, tetapi tuntutan agama. Bermaksud jika kita melanggar peraturan ini, dia termasuk dalam pelanggaran terhadap apa yang Allah Taala sebut, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Bermaksud kita melanggar perintah Allah dalam ayat tadi, maka hukumnya jelas-jelas haram di situ. Ustaz, mungkin ini satu permintaan yang kerdil diri saya untuk memintanya, kerana kita juga mungkin merindui suasana berjemaah di masjid-masjid dan juga merindui suasana untuk berdoa secara bersama-sama. Mungkin Ustaz juga boleh bersama-sama pada hari ini, ketika ini kita bersama-sama mendoakan dan juga untuk memperingati mereka yang telah pun meninggal dunia disebabkan wabak COVID-19 ini, dan juga masyarakat Malaysia juga yang menghadapi wabak COVID-19 ini, Ustaz. Ya, kita berdoa bersama. Kita berdoa bersama. Kita pimpinan doa daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dhakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna 'abiduk wa banu 'abidik wa banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuka 'adlun fina qada'uk. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وأن ترزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء ووباء وأسقام وأمراض برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu ya Allah, kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang belas kasihan-Mu ya Allah. Jangan pandang kami dengan pandang kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedang menderita ya Allah. Kami sedang dalam ketakutan ya Allah. Kami sedang dalam kerungsingan ya Allah. Maka hilangkanlah ketakutan kami dan kerungsingan kami ya Allah. Kau sembuhkanlah mereka yang sedang mengalami penyakit ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang telah menemui-Mu ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada perlakuan-perlakuan kami yang menyebabkan kemurkaan-Mu ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Jika ada perlakuan kami yang menyebabkan Engkau tidak mengangkat, Engkau tidak menghilangkan wabak ini ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabak ini ya Allah. Hindarkanlah ia daripada kami dan seluruh dunia ya Allah. Kami ingin meneruskan kehidupan kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Meneruskan kehidupan kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu ya Allah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul dengan segala amal ibadah yang kami lakukan selama ini ya Allah, dengan salat kami ya Allah, dengan bacaan Al-Quran kami ya Allah, dengan zikir-zikir kami ya Allah. Jadikanlah semuanya ya Allah sebagai asbab untuk Engkau hindarkanlah wabak ini daripada kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Pandanglah doa kami ya Allah. Angkatkanlah kesusahan kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نعم المجيب. اللهم أنزل علينا دواء وشفاء ورحمة على أوجاعنا وأمراضنا وأسقامنا فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna minkum amin. Taqabbal ya karim. Amin amin rabbal alamin. Semoga dengan doa yang dipanjatkan kepada ilahi itu dapat sama-sama kita mendoakan agar seluruh rakyat Malaysia sentiasa bersabar, dan kita juga mendoakan bagi seluruh ahli keluarga mereka yang telah pun meninggal dunia disebabkan wabak COVID-19 ini, dan semoga Malaysia terus berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Ikmal Zaidi bin Hashim, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya bersama kita pada pagi ini untuk kita bercakap tentang hikmah peristiwa Isra' Mi'raj, dan mungkin ada amalan-amalan yang boleh kita lakukan hari ini, kita teruskan pada hari ini, dan kita ambil ibrah di sebalik apa yang berlaku, dan boleh beri didikan juga kepada anak-anak berkaitan dengan peristiwa yang begitu besar sekali sebenarnya berlaku dalam tamadun Islam itu sendiri.